Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Syifaul Qulub karangan Syekh Abdullah Al-Ashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita masih lagi melihat beberapa hadis Nabi SAW berkaitan tentang kelebihan sembahyang pada hari Jumaat ataupun kelebihan pada hari Jumaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Barang siapa mandi ia pada hari Jumaat kerana menghendak ia akan sembahyang Jumaat, nescaya dihapuskan daripadanya segala dosanya. Di antara perkara-perkara sunat dilakukan pada hari Jumaat ialah mandi. Menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada Qatadah radhiyallahu an yang berbunyi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ightasala yawmal jum'ati kuffirat anhu zunubuhu wa khatayahu. Maksudnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat nescaya dikafarahkan, diampunkan daripadanya, daripada orang yang mandi tadi, akan segala dosa-dosa dan juga segala khatayahu, akan kesalahannya. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW menerusi hadis ini? Menerusi hadis ini dihuraikan oleh ulama hadis yang dikehendaki bersuci di sini adalah taharah sehingga hari Jumaat akan datang.
iaitu taharah ma'nawiyah. Dia bukan sekadar taharah secara yang boleh kita lihat, iaitu hissiyah, iaitu kita bersuci ataupun kita mandi, sekadar itu sahaja diampuni oleh Allah, tidak memada kata ulama. Bahkan yang dimaksudkan dalam hadis ini, man ightasala yaumal jum'ah kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra wal muradu at-taharatul ma'nawiyatu. Yang dimaksudkan barang siapa mandi pada hari Jumaat adalah ia pada keadaan suci sehingga Jumaat akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang dimaksudkan iaitu taharah ma'nawiyah, bukan sekadar taharah yang boleh kita lakukan seperti mandi, tetapi hendaklah membersihkan diri kita ini daripada melakukan dosa sehinggalah Jumaat akan datang. Jumaat akan datang. Ini sebahagian ulama yang huraikan. Terdapat dalam beberapa hadis yang lain yang menerangkan tentang kelebihan mandi ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man ghassala yawmal jum'ati waghtasala wa bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab wadana minal imami wastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mandi pada hari Jumaat dan berpagi-pagi, mana bukan sekadar mandi, tapi dia mandi, dia pergi ke masjid awal. Hadis yang kita baca ni umum, tapi kalau kita rujuklah hadis-hadis yang lain menunjukkan mereka yang mandi pada hari Jumaat kemudian dia datang awal gitu. Wa masya wa lam yarkab, dalam keadaan berjalan kaki dan tidak menunggang. Wa dana minal imami, dan duduk hampir dengan imam. Wastama'a wa lam yalghu, mendengar khutbah dan tidak melakukan perkara yang lara. Kana lahu bi kulli khutwatin, maka adalah tiap langkah yang ia langkah, amalu sanatin, iaitu seperti amal 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, dia sudut apa dia? Pahala puasa dan juga pahala qiyamnya, mendirikan solat. Menerusi hadis ini menunjukkan bahawa sesungguhnya mereka yang mandi tetapi tidak datang awal tak memberi manfaat. Sebagaimana dalam hadis yang lain dikuatkan lagi bahawa Nabi SAW bersabda, man ightasala yaumal jum'ati ghaslal janabah, barang siapa ataupun sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, meratakan air seluruh badan, summa raha fis sa'atil ula, kemudian dia datang ke masjid pada waktu awal yang pertama, faka'annama qarraba badadatan, seolah-olah dia mengorbankan seekor unta. Wa man raha fis sa'atis saniyati, dia kalau datang ke masjid pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seolah-olah dia mengorbankan seekor lembu. Wa man raha fis sa'ati salisati, barang siapa yang datang pada pukul ataupun saat yang ketiga. Jadi kalau masuk waktu 1-2 minit, bermula daripada tidak haram kita sembahyang, maka naklah dibahagikan kepada 6. Nak dibagikan kepada 6. Mana kalau orang ni datang awal, memang betul-betul awal lah. Orang ni datang awal, betul-betul awal. Barangkali pukul 10 dah sampai lah.
Barangkali pukul 9.30 dah sampai macam orang tua-tua dulu. Boleh dia berselawat, boleh dia baca suratul Kahfi. Nanti kita huraikan ada beberapa surah-surah yang digalakkan kita baca ketika hari Jumaat. Hari Jumaat kita banyakkan selawat ke atas Nabi SAW, dan juga kita membaca di antara suratul Kahfi sebagaimana dalam kitab kita ni, dan juga dalam suratul Saf, suratul Jumaah ni di antara surah, dan suratul Dukhan. Boleh kita baca suratul Hud pada hari Jumaat, sebab terdapat hadis Nabi SAW, Iqra'u surat Hud yaumal Jumaah, bacalah surah Hud pada hari Jumaat. Kemudian boleh dibaca suratul Dukhan menerusi hadis Nabi SAW, Iqra'u suratul Dukhan yaumal Jum'ati, man qara'ad Dukhan yaum lailatal Jum'ah ghufira lahu. Barang siapa membaca suratul Dukhan pada malam Jumaat, ini malam Jumaat, ghufira lahu, nescaya diampun oleh Allah dosanya. Diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Surah Ali Imran, suratul Hud, surah Hamim Ad-Dukhan. Ini di antara surah-surah yang digalakkan membaca. Adapun surah Yasin boleh baca malam Jumaat, boleh baca malam Jumaat. Adapun pada hari Jumaat, sama ada kita nak membaca suratul Kahfi ataupun suratul Dukhan atau surah Ali Imran. Panjang ni. InsyaAllah kalau orang datang awal, dia boleh habis surah-surah tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebut, barang siapa datang pada waktu yang ketiga seolah-olah korban seekor kambing yang bertanduk, kabasan aqrana, iaitu kibas yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada waktu yang keempat seolah-olah mengorbankan seekor ayam, turun dah sikit. Barang siapa datang waktu yang kelima seolah-olah mengorbankan telur je. Memang telur takkan boleh buat korban, dia sudut pahala. Seolah, ataupun diriwayatkan seolah-olah ianya menghadiahkan seekor burung usfur, burung kecil seperti burung kelicap, waktu yang keenam, iaitu sebiji telur. Ini menunjukkan bahawa mandi pada hari Jumaat kemudian dia datang awal. Tapi kalau mandi hari Jumaat datang penghujung waktu yang keenam, apa dia? Waktu khatib dah sudah naik di atas mimbar. Sebelum naik atas mimbar itu dah keenam. Naik atas mimbar, malaikat akan tutup. Malaikat yang menunggu di pintu-pintu masjid akan menutup suratan amal. Dia tak tersinarai dah. Boleh rujuk hadis yang begitu panjang dalam kitab Mustika Hadis, dalam bab kelebihan hadir ke masjid pada hari Jumaat. Janganlah kita besok hari Jumaat datang lewat, hege-hege nak sembahyang depan. Malaikat kata, kau sembahyang depan pun aku tak akan tulis. Kerana dia datang lewat, terutama apabila khatib sudah membaca khutbah. Apabila khatib sudah membaca khutbah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini membicarakan berkaitan tentang mandi. Dan mandi itu hendaklah seperti mandi seolah-olah macam mandi wajib. Mana mandi sungguh lah. Seolah-olah mandi wajib seperti mandi wajib, mana mandi sungguh-sungguh gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekiranya tidak boleh mandi, maka beruduklah. Sebagaimana terdapat juga di kalangan para sahabat Nabi SAW, ketika datang masjid tidak sempat mandi, tetapi mereka beruduk di rumah, maka uduk itu sekurang-kurang ganti daripada mandi. Ganti daripada mandi, maknanya beruduk di rumah kemudian pergi ke masjid, bukan beruduk di masjid.
Dan disunatkan apabila datang ke masjid dalam keadaan ianya tenang, dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan gopoh-gapah. Ini di antara adab-adab ketika mana datang ke masjid, dan makruh melangkah-langkah tengkuk orang. Jangan dilangkah-langkahkan tengkuk orang. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat seorang laki-laki melangkah tengkuk manusia. Dan tengkuk orang lah. Faqala Rasulullah SAW, ijlis, duduk. Faqad azaita wa anaita. Sesungguhnya kau telah inai orang, dan kau ni sebenarnya orang dah terlambat. Lambat buat cara lambat. Jangan alangkah-langkah orang. Begitu. Oleh sebab itu hukumnya adalah makruh. Makruh melangkah-langkah, terutama tengkuk-tengkuk orang ketika mana pada hari Jumaat. Mandi, tetapi mandi dengan datang lebih awal. Mandi pada bilang, ada beberapa pandangan ulama dari sudut mandi ini. Ada ulama menyatakan mandi ini bermula daripada, iaitu daripada terbitnya fajar. Mana daripada terbit fajar dia mandi. Mungkin bagi orang yang bekerja, maka bolehlah ia berniat mandi ketika mana terbit fajar. Berniat itu mandi sunat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, barangkali dia tidak berkesempatan, barangkali tidak berkesempatan untuk datang awal, maka bolehlah mandi selepas terbit fajar, dan berniat itu adalah sunat bagi dia. Adalah sunat bagi dia. Kalau tak mampu juga, kalau boleh, iaitu yang terbaik sebelum sampai ketika hendak mendirikan sembahyang Jumaat, itu adalah terlebih afdal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi hadisnya. Hadis bahawasanya malam Jumaat itu 24 saat. Bahawasanya malam Jumaat itu 24 saat. Maka memerdekakan Allah pada tiap-tiap satu saat itu 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Nabi SAW bersabda, inna yaumal jum'ah wa lailataha. Maknanya kita silap terjemah, tertinggal. Dalam hadis, sesungguhnya hari Jumaat dan malamnya, mana tertinggal hari, ialah 24 jam, arba'atun wa ishruna sa'atan. Mana kita ni tertinggal bahawasanya siang dan malam Jumaat itu betul 24 saat. Apa betul? Ini sebagaimana dalam riwayat, ya'tiqullahu bi kulli sa'atin minha 600,000 atiqin minan nar. Maka tiap-tiap saat itu daripada 24 ni, Allah merdekakan 600,000 daripada api neraka. Menerusi hadis ini, seorang ulama yang alim, iaitu Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala, juga telah menyebut di dalam kitab Al-Ghunyah riwayat berkaitan tentang kelebihan hari Jumaat ini. Menerusi susur jalur hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala 600,000 atiqin minan nar fi kulli yaumin wa lailatin, wa lailatil jum'ati wa yaumil jum'ah 24 sa'atan,
fi kulli sa'atin 600 alfin atiqin minan nar kulluhum qad istaujabun nara. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala, inna lillahi 600 alfi atiqin, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada 600,000 dimerdekakan daripada api neraka tiap-tiap hari, siang dan malam. Mana tiap-tiap siang dan malam ni Allah merdekakan. Manakala hari Jumaat dan juga manakala malam Jumaat dan hari siang Jumaat ianya ada 24 saat, maka tiap-tiap saat itu dia lain. Hari lain, satu hari satu malam, 60,000. Tetapi kelebihan hari Jumaat, tiap-tiap satu jam Allah merdekakan seramai 600,000 daripada api neraka. Sedangkan mereka itu memang sudah layak masuk neraka. Bagi siapa? Bagi mereka yang bertaubat, bagi mereka yang benar-benar mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga adab-adab ketika mana hari Jumaat. Hari Jumaat. Oleh sebab itulah pada hari Jumaat ini para malaikat menamakan hari Jumaat sebagai Yaumul Mazid. Wal malaikatu tusammi yaumal Jum'ati Yaumal Mazid. Para malaikat menamakan hari Jumaat iaitu Yaumal Mazid, hari pertambahan ataupun hari penambahan. Mazid ni maksudnya bertambah, hari yang bertambah-tambah. Kerana apa? Kerana banyaknya dibukakan oleh Allah Ta'ala pada hari Jumaat itu pintu-pintu rahmat, dan dilimpahkan kurniaan, dan dihamparkan segala kebaikan. Pada hari Jumaat ni likasrati ma yaftahu Allahu fihi min abwabir rahmah wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khairi. Mana pada hari Jumaat ni Allah bukakan banyak pintu rahmat, Allah limpahkan segala kurniaannya, dan Allah bentangkan segala kebaikannya pada hari Jumaat ini. Maka oleh sebab itulah pada hari Jumaat hendaklah didirikan Jumaat. Barang siapa tidak mendirikan semua Jumaat, maka Allah akan meteraikan atau memeterikan hati-hati mereka ni, seumpama seperti dimeterikan dengan seperti khatam, dikhatamkan ataupun dimeterikan, langsung hati ini tidak boleh lagi menerima apa-apa kebaikan. Apabila Allah sudah tutupkan hati, maka habislah hati-hati mereka ni, mereka sudah tidak boleh menerima apa-apa kebaikan, segala tazkirah tidak memberi manfaat kepada mereka semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itulah pada hari Jumaat digalakkan banyak berselawat, kata junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa selawat yang paling baik? Selawat yang paling baik iaitu selawat Ibrahimiyah, sebagaimana selawat yang kita baca selepas iaitu ketika tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat dinamakan selawat Ibrahimiyah. Ini disebut oleh ulama afdalus siyaghi as-siratul Ibrahimiyah, sirah yang paling baik, selawat yang paling baik yang kita nak baca, selawat Ibrahimiyah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat-selawat yang lain tu iringilah selepas selawat Ibrahimiyah. Baca dulu selawat Ibrahimiyah, kemudian iringilah selawat-selawat yang lain. Contohnya banyak orang baca bagi selawat. Orang ni pun ustaz ni kata selawat ni, orang ni ada selawat Az-Zati, ada selawat An-Nur, so, kemudian selawat macam salat Al-Fatih, selawat An-Nariyah, macam-macam nama. Beribu-ribu nama selawat. Banyak-banyak selawat ni. Selawat Ibrahimiyah adalah mesti didahulukan, kerana ia adalah datang daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat-selawat yang bernama selawat nur, selawat Habib, ada selawat dinamakan selawat Habib, ada selawat dinamakan selawat Az-Zati. Contohnya bagi orang yang nak ilmu-ilmu hikmah ni, orang pun teruja tengok orang Indonesia yang bernama Ustaz Ujang Bustami menggunakan ilmu hikmah. Ilmu hikmah, betul tak betul tak tahulah. Kalau betul diserang, kenapa juru gambar tak mati? Juru gambar tak mati, dia seorang aja muntah-muntah darah. Ada betul, ada tak betul. Sebab buat apa, kalau buat YouTube ni dia boleh claim, ramai orang lagi like dia, lagi banyak untung dia. Betul tak betul, wallahu alam. Tapi bagi mereka yang beramal tentang ilmu hikmah ni, ada yang beramal dengan selawat dinamakan selawat zati, nama dia selawat az-zatiyah. Semua disebut zatiyah. Selawat-selawat ni perlu kita pilih juga. Jangan sampai kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melakukan perkara syirik. Dalam selawat tu terdapat unsur-unsur syirik, mengangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Tuhan. Ni bahaya. Tak semua selawat orang bagi selawat-selawat ni kita boleh amal, kerana terdapat juga selawat-selawat terdapat unsur syirik di dalamnya, menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allah yang boleh melakukan segala-galanya. Maka kalau terdapat dalam selawat tersebut yang boleh membawa pada syirik, bukan dapat rahmat daripada Allah, yang datang ialah syaitan. Maka bila datang syaitan dan iblis, bila beramal selawat tu, dapatlah kita ilmu pelik-pelik. Apa ilmu? Pelik-pelik bukan datang pada Allah, tapi datang daripada syaitan, daripada khadam. Ini tak betul, jangan amalkan. Amalah selawat yang diyakini, itu selawat Ibrahimiyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat yang selamat, itulah yang diamalkan oleh para wali. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala telah memuatkan dalam kitab beliau Dalailul Khairat, selawat yang terawal ialah selawat Ibrahimiyah. Selawat pada hari Isnin, selawat pada hari Selasa, selawat pada hari Rabu, sehingga satu minggu ni tidak akan tinggal selawat Ibrahimiyah pada permulaannya oleh Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala. Adapun selepas itu dia selawatlah, selawat-selawat yang lain, kerana itu adalah ibu segala-gala selawat. Ini kena cara kita nak berselawat biar betul. Tak kira lah syekh serban besar ke apa semua, turunkan ijazah selawat, jangan kita meminggirkan selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang datang daripada mimpi ni, kalau tak syirik boleh amal, tapi kalau ada unsur syirik jangan diamal. Jadi bila kita jumpa selawat-selawat ni, maka kita kena tapih dulu, tanya orang yang ahli, adakah boleh diamal ataupun tidak. Kalau kita tak yakin, tinggalkan, bacalah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah redha kita baca di dalam semayang. Kalau selawat itu tidak diredha, macam mana baca dalam semayang? Ada dibaca selawat yang lain dalam semayang? Tak ada baca selawat yang lain, yang dibaca ialah selawat Ibrahimiyah di dalam semayang. Inilah selawat yang diredai oleh Allah dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru minas salati alayya yaumal jum'ah, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat, wa lailatal jum'ati, dan juga malam Jumaat, malam ni. Faman salla alayya salatan, barang siapa selawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10. Bila Allah selawat kepada kita, Allah berikan rahmat. Bila kita selawat, Allah selawat kepada kita balik. Bila kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat kepada kita 10. Allah berikan keredaannya,
Allah berikan kesembuhan penyakit kepada kita, Allah permudahkan segala urusan. Oleh sebab itu ada orang namakan salawat ni selawat memudahkan, memurahkan rezeki. Sebenarnya kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad pun Allah boleh murahkan rezeki. Tak perlu dinamakan selawat memurahkan rezeki, selawat membukakan pintu rahmat, selawat menghilangkan lupa, selawat macam-macam nama. Selawat ini selawat Fatih. Bila kita selawat, Allah selawat kepada kita, Allah bukakanlah. Niat kita apa? Niat kita, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu rezeki. Allah bukakan pintu rezeki. Bila sekali kita selawat, Allah selawat kepada kita 10, maka 10 tu di antara 10 tu terpulang pada Allah lah. Sekarang zaman contohnya wabak, bila kita banyak selawat, Allah berikan rahmat pada kita, terselamat daripada wabak. Terselamat pada wabak. Kalaulah semua orang ni contohnya, kalau Allah kehendaki mati kena bawa wabak ni, dah semua dah mati dah. Duit kita tak pernah orang sanitizer duit Jeffrey yang ada sekarang ni. Kita pegang duit, dah tu kita pegang hidung. Kalau nak mati, semua orang mati dah. Duit mana kita tahu datang sekarang ni? Daripada Sabah ke, daripada Kedah ke, daripada Kelang ke, daripada Shah Alam ke, mana kita tahu duit ni? Ada kedai-kedai tu pergi duit ni, dia jemur dulu duit, baru tu kata ada. Allah tak izinkan. Allah tidak izinkan lagi tahap itu. Mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Dari sudut ini tak kena, dari sudut ini boleh kena. Oleh sebab itu dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan kita. Dengan selawat itu Allah bentengkan kita. Allah bentengkan supaya makhluk-makhluk ini jangan menginaya kepada hamba-hamba Allah yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wahai semua ini makhluk Allah. Bila Allah rahmat, takkan dia nak menginaya seseorang hamba Allah yang Allah rahmat, begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah. Sesungguhnya seafdal hari di kalangan kamu ialah hari Jumaat. Fa aksiru alayya minas salati fihi. Perbanyakkan selawat ke atas aku pada harinya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya selawat kamu itu dibentangkan kepadaku. Mana diberitahu oleh para malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab-adab kita ketika hari Jumaat. Perbanyakkanlah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab diingatkan pada khutbah yang kedua, berselawatlah. Di antaranya iaitu membaca suratul Kahfi. Suratul Kahfi. So kurang-kurang membaca, disunatkan membaca surah Kahfi dengan bacaan yang banyak, tapi sekurang-kurang 3 kali. Sekurang-kurang 3 kali. Mana malam ni sekali, pagi sekali, hari Jumaat sekali. Mana 3? Pagi malam ni sekali, subuh besok sekali. Kemudian bila kita datang sembahyang Jumaat, sambil kita tunggu khutbah ni, sebelum khutbah baca sekali, jadilah 3. Wa aqalluhu salasa marratin. Sekurang-kurang 3 kali. 3 kali. Barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur, nescaya diterangkan baginya daripada cahaya, ma bainal jum'atain, di antara 2 Jumaat. Jumaat ni dengan Jumaat akan datang. Apakah yang dimaksudkan adha'a? Diterangkan akannya dengan cahaya. Ulama hadis menyebut kinayatun anil maghfirah wa husulus sawabil azimi alladhi law jussima lamala'a ma zukira. Maksudnya diterangi dengan cahaya, iaitu sebagai bahasa kiasan yang menunjukkan diberikan keampunan dan hasilnya pahala yang besar. Kalaulah diumpamakan ia berbentuk seperti jisim,
nescaya telah memenuhilah ia dalam ruang dunia ini. Ini kelebihan membaca suratul kahfi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sama balik kita. Hadis, barang siapa meninggal ia akan sembahyang Jumaat dengan uzur. Dengan uzur ke? Ha? Kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Amin. Barang siapa meninggalkan Jumaat tanpa keuzuran, betul kan ya? Hadisnya yang berbunyi man tarakal jum'ata min ghairi uzrin, barang siapa meninggal ia akan sembahyang Jumaat dengan tanpa uzur, tertinggal dengan tanpa uzur. Maka hendaklah memberi sedekah ia dengan 1 dinar. Maka jika tiada mendapat ia akan 1 dinar, maka hendaklah bersedekah dengan 1/2 dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Ulama hadis menghuraikan hadis ini, yang dimaksudkan falyatasaddaq man tarakal jum'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar daripada emas. 1 dinar. Contoh negara-negara yang pakai dinar, katakan kita ambil lebih kurang 120 atau 130, maka hendaklah ianya membayar 1 dinar. Nilai duit kita sekarang ni, duit kita rendah, nilai 1 dinar mau 130 atau 120, 100. Maka orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa ada apa-apa keuzuran, tebuskan dosanya dengan membayar kafarah, iaitu sedekah 1 dinar. Fa illam yajid, kalau dia tak dapat, fa nisfi dinarin, kalau tak dapat 1 dinar, maka tebuskan dosanya dengan 1/2 dinar. Sebab apa tu? Ulama hadis menjawab, fa inna zalika kafaratut tarki, yang demikian itu ada bertujuan menghapuskan dosa ia meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa ada keuzuran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Baihaqi daripada Samurah, Nabi SAW bersabda, man tarakal jum'ata bi ghairi uzrin, barang siapa meninggalkan solat Jumaat tanpa ada uzur, falyatasaddaq bi dirhamin min fiddatin, maka hendaklah dia menebus dosanya dengan 1 dirham daripada perak. Kurang sikit lah. Au nisbi dirhamin, ataupun 1/2 dirham daripada perak. Au sa'in au muddin, ataupun 1 gantang beras, ataupun 1 cupak beras. Mana kalau dia tak mampu 1 dinar, ada dari hadis lain, tapi hadis ni dhaif, riwayat Imam Baihaqi ni dhaif, iaitu 1 dirham. Macam kita piramid, 1 dirham, 2 dirham. Dirham adalah duit daripada perak. 1 dirham, tak boleh 1/2 dirham, tak boleh juga 1 gantang beras, tak boleh juga iaitu 1 cupak beras. 1 cupak beras, tebuskan dosa.
Bagi mereka yang meninggalkan Jumaat tanpa ada keuzuran. Sebab apa tu? Ulama menyebut itu kafarah dosa meninggalkan Jumaat. Mudah-mudahan dengan membayarkan kafarah tadi disedekahkan 150 ataupun sebanyak 70 ringgit ataupun sebanyak satu gantang beras ataupun satu cupak beras berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-hasanat yuzhibna sayyiat, innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya melakukan hasanat, benda yang baik, boleh menghapuskan segala kejahatan ataupun segala dosa. Mudah-mudahan begitu. Ini kafarah dia. Banyak benda-benda lain diajar oleh Nabi SAW supaya mengkafarahkan dosa. Dosa ketelanjuran bercakap pun kafarah dosa. Contoh, Nabi SAW bersabda, hadis ini telah dimuatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dosa-dosa besar. Man qala li sahibihi ta'ala, man qala li sahibihi ta'ala nuqamir, dia kata, cakap pada kawan dia, jom kita main judi. Belum main judi lagi, dia kata jom kita main judi, jom kita tikam nombor, jom saja, belum main lagi. Falyatasaddaq bidinarin, hendaklah ditebuh dosa menyebut benda haram yang diharam oleh Allah tu dengan menebus bersedekah 1 dinar. Kalau tak dapat setengah dinar. Belum main lagi dilaknat. Bercakap sahaja pun kena kafarah, apatah lagi kalau main. Dalam Islam begitu. Maka bukan boleh sewenang-wenang kita taubat begitu saja. Dia kena ditebuskan dosa tadi dengan melakukan kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, iaitu hendaklah diikuti segala kebaikan itu boleh menghapuskan segala dosa-dosa dan kejahatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis, barang siapa meninggal ia akan Jumaat dengan tiada darurah, nescaya menutup oleh Allah Ta'ala akan hatinya. Mana barang siapa tinggal sembahyang Jumaat, sekarang tidak ada alasan tak boleh sembahyang Jumaat, banyak tempat dah boleh sembahyang. Permohonan saja lulus, permohonan saja lulus. Dan kita pun tak kira lah 40 ke tak 40 yang boleh menampung. Kalau kadang-kadang surau-surau ni, waktu kita baca khutbah tak sampai 40 lagi, setengah surau-surau ni. Maka kita tetap pakai pandangan yang mengatakan boleh. Ada 15 pandangan ulama berkaitan tentang bilangan Jumaat ni. Ada 15 pandangan. Ada pandangan 12, ada pandangan 14, ada pandangan 15, sampai 15 pandangan di kalangan para alim ulama. Sehingga ulama kita Syafi'i sendiri membahaskan di dalam kitab tentang bilangan Jumaat ini oleh seorang ulama yang terkenal, Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dumyati rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita pakai pandangan kata 12 orang, ya memang ada 12 orang. Ada pandangan ulama yang membenarkan sebanyak itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh, kalau tempat ni memang tak ada bilangan, contohnya satu tempat ni tak cukup 40, maka dia boleh memohon untuk didirikan jemaat kurang daripada 40. Kurang daripada 40. Takkan nak sembahyang zuhur, maka boleh memohon supaya dibenarkan sembahyang kurang daripada 40 oleh kuasa, iaitu dibenarkan oleh raja. Oleh sebab itu kita akan bawa kepada fatwa, kemudian bawa kepada majlis akan bawa persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Apabila di-Pertuan Agong membenarkan
mendirikan Jumaat kurang daripada 40, maka ianya adalah sah tanpa ada ragu-ragu lagi. Mesti dibenarkan oleh yang menjaga agama dalam sebuah negara ataupun tempat tersebut. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat dengan sengaja tanpa ada keuzuran, maka Allah telah menutupkan hatinya. Apa maksud menutupkan hatinya? Menutupkan hati ni apa maksud? Maka dihuraikan oleh ulama, menutupkan hati ini, Allah telah tutupkan hatinya sehingga ia tidak nampak lagi dah. Dia tidak akan memberi manfaat apa-apa mau'izah dan kebenaran. Kalau disebutkan apa-apa kebenaran ataupun yang sebenar pada agama ni, dia tak boleh terimanya, sebab hatinya telah ditutup oleh Allah. Ataupun bahasa kita di Malaysia ni, dah berbuih mulut aku cakap, dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab ia telah dimeteraikan, telah dimeterikan hatinya. Itulah dihuraikan oleh ulama, alqa alaihi syai'an kal khatam yamna'u min qabulil mawa'izi wal haqqi, sehingga ianya terhalang daripada boleh menerima segala peringatan mau'izah ni. Ini kesan daripada orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat ini tanpa ada sebab-sebab keuzuran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pakaian yang terbaik kita pakai pada hari Jumaat adalah pakaian putih. Hari Jumaat ni pakailah pakaian yang putih. Itu pakaian yang terbaik. Jangan pakai pakaian berbunga-bunga, ataupun pakai pakaian yang warna hitam. Oleh sebab itulah pakaian yang terbaik ialah putih, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikum al-bayad, pakailah pakaian putih, fa innaha khairu siyabikum, kerana ia adalah pakaian atau tersebaik-baik pakaian kamu. Putih adalah sebab baik-baiknya. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan kain putih kepada mayat-mayat di kalangan kamu. Mana orang meninggal dunia, kafankan dengan putih. Hari Jumaat pakai warna putih, jangan pakai warna hitam. Ulama kita menyebut, di antara Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj dan juga Syekh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Jawad, menyebut al-muwazzafatu ala lubsis sawadi bid'atun. Annal muwazzafata annal muwazzabata ala lubsis sawadi bid'atun. Sesungguhnya berterusan memakai pakaian serba hitam pada hari Jumaat ialah bid'ah. Bid'ah. Kalau tuan imam ni, kalau boleh tempahlah jubah warna putih, tapi dah jadi trend pakai warna hitam. Pakai warna hitam. Orang lain pakai baju putih, tuan imam pakai warna hitam hari Jumaat. Di Mesir pakai warna hitam kerana musim sejuk. Musim sejuk. Boleh memakai warna hitam untuk menggerunkan musuh, itu boleh. Kalau imam ni pakai warna hitam bertujuan bila dia baca khutbah ni menggerunkan orang sehingga orang rasa nak beribadat, itu diharuskan. Tapi kalau setakat biasa kita ni mengajakkan orang kebaikan, lebih baik pakai jubah putih. Bagi saya lebih baik pakai jubah putih, itu terlebih baik. Sebab itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pakai warna putih. Warna putih. Ini Syekh Ibn Hajar sebut, wala farqa fi zalika baina an yakuna ala ra'si aw ghairihi.
Tidak ada beza sedemikian rupa di sudut pakai warna hitam ni, sama ada di atas kepala atau lainnya. Mana kalau hari Jumaat jangan pakai songkok, pakai kopiah. Pakai kopiah. Tak kira lah hari kebesaran apa ke, pakai aje lah songkok. Kita ni terikat dengan protokol pakai songkok ni, tukar songkok putih. Tukar songkok putih. Sekarang dah boleh pakai songkok, pakai kopiah dah. Menteri-menteri pakai kopiah. Menteri pun pakai jubah. Dr. Zul pakai jubah ya. Dah tak ada apa dah sekarang. Jadi kalau pakai ketua menteri kita selalu pakai kopiah sekarang. Bagaimana pun pakai kopiah, tak ada masalah sebenarnya. Kita yang pilih pakai songkok hitam. Kalau merujuk dalam pandangan ulama berdasarkan hadis ini, Syekh Ibn Hajar menyebut tidak ada beza di antara memakai hitam ini sama ada di kepala atau ghairihi ataupun yang lainnya. Maksudnya kalau boleh, terbaik ialah putih. Terbaik ialah putih. Yang terbaik, kalau pakai pun tidak berdosa. Ia tidak berdosa, tetapi tidak mendapat yang terbaik pada hari Jumaat. Kalau boleh kita nak ambil yang terbaik gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim diriwayatkan daripada Abi Zar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati fa ahsanal ghusla." Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dengan mandi yang sempurna, wa tatahhara fa ahsana tuhur, bersuci dan baik sucinya, wala bisa man ahsana siyabah, dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Baik itu ialah putih lah, terbaik. Wa massama kataballahu min tibin, dan memakai wangi-wangi. Memakai wangi-wangi. Au duhni ahlihi, ataupun pakai berminyak-minyak ni, mana cantik lah. Summa atal masjidah falam yalghu, kemudian dia terus ke masjid dan tidak buat benda lara. Walam yufarriq baina isnaini, ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dalam riwayat lain, kemudian bila dia masuk masjid, dia semayang tahiyatul masjid dan tidak melangkah-langkah atas bahu orang, dan semayang sunat, semayang di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah seperti tahiyatul masjid. Kemudian ia diam apabila keluarnya imam hendak membaca khutbah, maka ia adalah kafarah di antara Jumaat sehingga Jumaat akan datang. Sehingga Jumaat akan datang. Ini ada adab ketika mana kita semayang Jumaat. Sambung balik. Bagi kaum perempuan, walaupun dia tidak boleh semayang Jumaat, disunatkan juga ia mandi pada hari Jumaat. Mudah-mudahan dengan dia mandi itu mendapat juga pahala seperti orang yang semayang Jumaat, yang pergi semayang Jumaat. Dan disunatkan bahawa memotong kuku, tangan dan kaki, sebagaimana riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kuku hari Jumaat, mengandalkan misai pada hari Jumaat sebelum keluar semayang. Keluar semayang. Ini yang terlebih baik. Yang terlebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azfarahu yaumal jum'ah wuqiya minas su'i fi misliha." Barang siapa memotong kuku pada hari Jumaat, dipeliharakan ia daripada
kejahatan seumpamanya pada hari itu. Allah peliharakan. Apa dia kejahatan itu? Itu Allah saja yang tahu. Wabak ke apa semua, insya-Allah Allah peliharakan. Allah peliharakan. Ini di antara, dan menyuci segala, ada bulu-bulu ketiak, bulu ari-ari dicukur dan sebagainya. Ini di antara sunnah-sunnah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya juga disebut dalam hadis, wa masalu yaumil jum'ah fi sannil taqlim fihi yaumul khamis. Kalaulah tak ada hari Jumaat, kita potong kuku, hari Khamis juga sunat. Boleh. Wa yaumul isnain duna baqiyatil ayyam. Mana Isnin, Khamis ataupun Jumaat, lain daripada itu tak ada. Mana Jumaat, Khamis dan juga Isnin. Diriwayatkan daripada Sufyanus Tsauri katanya, kana yuqallimul azfarahu yaumal khamis. Faqila lahu ghadan yaumul jum'ah. Qala as-sunnatu la tuakharu. Dia potong kuku hari Khamis. Orang tanya besok Jumaat, apa tak potong Jumaat? Dia kata as-sunnatu la tuakharu, iaitu sunat jangan dilewat-lewatkan. Takut kalau tak dapat hari Jumaat, maka kita telah potong hari Khamis. Mana tahu pada hari Jumaat kita nak pergi sembahyang Jumaat sebab kita kerja, tak ada pengepit kuku. Nail clipper ni tak ada. Kau ada bawa? Tak ada. Pergi family store beli. Nak sembahyang lah. Jadi kalau kita potong hari Khamis, maka terdapat juga sunnahnya kalau terluput pada hari Jumaat. Ini di pandangan Al-Imam Sufyanus Tsauri berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Riwayat Imam Dailami daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kedudukan hadis ini marfu', man arada an ya'man al-faqra wa shikayat al-umma wal baras wal jununa falyuqallim azfarahu yawm al-khamis ba'da al-'asri. Barang siapa yang nak amankan diri daripada fakir dan daripada buta dan juga sopak serta gila, potonglah kukunya pada hari Khamis selepas asar. Ini riwayat beriman Dailami. Tapi ulama kaji hadis ni walaupun lemah, dia marfu' sahaja. Ada dalil yang mengatakan bahawa boleh memotong kuku pada hari Khamis. Adapun kelebihan-kelebihan tu, kalau kata dhaif, kita tak bahas panjang-panjang. Begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau nak potong kuku ni, dia ada cara pula potong kuku ni. Bermula daripada mana apa semua ni kita akan uraikan datang. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Hadis barang siapa mati ia pada hari Jumaat. Ini kesambung akan datang. Kita akan sambung berkaitan tentang barang siapa mati pada hari Jumaat, apakah ada kelebihannya. Di antara juga yang disunatkan pada hari Jumaat iaitu muammam, iaitu kita pakai serban. Apa jenis serban lah? Serban ni kalau Syekh Dis Marbawi sebut dalam kitab beliau Bahrul Mazi, serban besar ke, serban kecil ke, serban ada ekor ke, tak ada ekor ke, dia kira serban. Kira serban. Ada Nabi SAW pakai serban tak ada ekor. Ada. Ada Nabi SAW pakai serban 2 ekor. Oleh sebab itu, ada orang pakai serban dia tak ada ekor. Boleh. Contohnya orang Yaman pakai serban dia tak ada ekor. Boleh tak? Ya boleh. Ada serban, ada ekor. Hanya berbeza sedikit disebut dalam kitab Syama'il. Berapa pembahasan di kalangan para ahli ulama. Ada ulama-ulama ini membeza-bezakan dari sudut pakai serban ni. Kalau ekor dia sebelah kanan, ekor sebelah kanan, maksud lain. Kalau ekor sebelah kiri, dia lain. Ekor sebelah belakang, dia lain. Gitu. Ekor sebelah belakang ni, ini adat. Ekor sebelah kanan menunjukkan dia fakir. Ekor sebelah
kiri menunjukkan ia seorang ulama nahu. Ekor sebelah di tengah iaitu ahli sufi. Ahli sufi dia pakai serban ekor di tengah kerana dia berpegang kepada hadis Nabi SAW bahawa sesungguhnya apabila seorang itu tidur, maka syaitan berada di tengkuk. Syaitan berada di tengkuk. Bila kita bangun tidur, kita baca doa, terungkailah ikatan syaitan di tengkuk. Kita bangun ambil uduk, terungkai yang kedua. Kita pergi pula semayang, terungkai 3. Ini ada hadis. Maka mereka berpandangan bahawa ekor ni dilepaskan di tengkuk supaya ketika semayang tidak ada syaitan bertenggik di tengkuk, supaya dia boleh sujud lama, tak adanya syaitan. Oleh sebab itu ketika pakai serban pun dia ada cara bagi ulama tasawuf ni, ulama-ulama tarekat ni, dia pakai serban iaitu dengan menyebut kalimah Allah, supaya dalam pakai serban ni ada kalimah Allah ketika memakai serban. Ketika dia ada alif, kemudian lam, ha. Alif, kemudian tarik ni lam, lurus tu alif, bengkok itu lam, bengkok yang kedua ni ialah lam, tarik ke atas tu ha, maka jadi alif lam ha. Ni orang yang ambil ijazah serban. Bagi mereka yang mengambil, masing-masing ada cara lah. Ada orang cara sana, ada cara macam-macam. Ini masing-masing. Jadi oleh sebab itu Syekh Idris Marbawi menyebut orang Sudan serbannya besar-besar. Kalau serban orang Sudan ni macam mana nak ikat? Ikat dulu dekat tiang, dah tu buat macam ni ha. Macam tu. Saya dah cuba tapi tak boleh. Sebab kita bukan orang Sudan. Maka orang Sudan diikat serban besar-besar. Orang Mesir serban dia kecil-kecil. Manakala orang Saudi pakai serban berwarna, kadang kuning, merah. Orang Saudi serban dia suka merah, kuning. Itu memang orang Hijaz. Orang Hijaz. Orang Yaman cara Yaman. Orang Syria serban dia lain. Dia rata dia serban dia. Begitu. Kita tahu ini serban orang Syria. Orang Mesir serban dia kecil je, silang begitu. Ini orang Mesir. Orang Sudan serban besar. Orang Yaman ada yang bergulung-gulung, ada yang bertingkat. Sekarang masyhur bertingkat-tingkat macam Abi Umar. Masing-masing. Masing-masing. Yang penting pakai serban. Yang penting pakai serban, tidak dikira serban besar ataupun kecil. Pakai serban itu juga disunatkan pada hari Jumaat. InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.